TV KPM. Ayah! Kenapa adik? Sini kejap! Gigi adik tercabut! Mari dari sini. Kenapa? Adik makan apple. Tiba-tiba gigi adik tercabut. Yang mana satu? Kat sini. Okeylah, besar sangat apple-nya. Adik sepatutnya potong kecil-kecil. Adik tak tahu. Okey, baik. Sekarang ni sakit ke tak sakit? Tapi tak sakit. Berdarah tak? Sikit je. Nasib baik tak serius lah tu. Okey, ini apa ni? Ni gigi adik. Okey. Jangan risau adik. Sebab nasib baik gigi ni boleh tumbuh semula. Sebab yang ini namanya gigi susu. Gigi susu? Iya, nanti adik semakin besar akan tumbuh gigi baru. Namanya gigi kekal. Gigi susu? Gigi kekal? Iya, adik tak pernah dengar? Tak. Okey, baik macam ni. Adik lepas ni simpan apple ni dulu. Nanti boleh makan semula. Lepas potong kecil-kecil. Adik simpan pula giginya ni. Basuh mulut. Nanti ayah cerita apa dia gigi susu, apa dia gigi kekal. Hai semua, anda sedang menonton tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan cikgu kita pada hari ini adalah Cikgu Kalimi. Hai Cikgu. Hai Sean. Baik Cikgu? Alhamdulillah baik, sihat seadanya. Sean macam mana? Sangat-sangat sihat Cikgu. Nampak ceria nampaknya. Ya Cikgu. Okey, baiklah Cikgu, apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey Sean dan semua anak murid yang cikgu sayangi. Untuk makluman kita akan belajar berkaitan dengan tajuk sambungan daripada yang sebelum ini, iaitu gigi susu dan gigi kekal. Dan pembelajaran ini sebenarnya untuk tahun 3 Ya. dan kita belajar berkaitan dengan keperluan kita, iaitu gigi anugerah Tuhan kepada kita. Dan Sean mesti tahu punca ataupun fungsi utama gigi untuk kita Makan. makan. Yang kedua untuk pertuturan yang baik. Jadi untuk makluman semua anak murid, gigi susu dan gigi kekal ini merupakan satu pemeringkatan daripada bayi hinggalah dewasa. Jadi matlamat dan standard pembelajaran kita ialah untuk membanding dan membeza antara set gigi susu dengan set gigi kekal, Sean. Ya. Dan objektif kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, kita nak membanding dan membezakan kedua-duanya, iaitu set gigi susu dan set gigi kekal. Untuk makluman Sean, semua kita dah maklum bahawa gigi kita ini ada pemeringkatan daripada bayi hinggalah tua, ataupun dia ada peringkat bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa dan tua. Jadi pada masa yang sama kita bagikan kepada dua saja, iaitu kanak-kanak dan dewasa. Dan kita dapati bahawa gigi ini sebenarnya berbeza daripada bayi hinggalah dewasa tersebut melalui satu pemeringkatan. Ya. Contohnya ada satu keluarga bahagia yang mana ada anak kecil, kakak dan abangnya dan kedua ibu bapanya. Macam tadi, saya dengan anak saya. Dalam situasi tersebut anak saya giginya tercabut kerana makan apple yang bersaiz-besar. Jadi saya nasihatkan anak saya lain kali untuk memastikan makanan yang kita makan itu teratur dan sesuai untuknya. Okey Sean. Ya Cikgu. Ini ada satu gambar satu keluarga bahagia. Ya. Saya ada satu aktiviti untuk Sean. Okey, baik Cikgu. Apa aktiviti? Dalam gambar ni kita dapati ada sebuah keluarga, ibu, ayah dan anak-anaknya. Dan tadi kita telah pun berkongsi peringkat gigi ni ada dua, susu dan kekal. Okey Sean, kita ada perlambangan iaitu GS untuk set gigi susu dan GK untuk set gigi kekal.
kita nak nanti Sean datang depan. Yang ini, Ego? Ya, betul. Okey, saya ke sana, Ego. Dan kita nak kenal pasti siapakah pemilik GS dan GK. GS mewakili set gigi susu dan GK mewakili set gigi kekal. Silakan Sean, kita Okey, cikgu. mencuba. Saya mula dulu dengan gigi susu, Ego. Okey. Boleh saya cuba, Ego? Silakan. Okey. Di situ lebih daripada 7, Sean. Jangan silap. Okey, yang pertama telah pun diletakkan pada anak yang ayahnya dukung tu. Ya, Okey. betul. Nanti jawapannya kita akan berkongsi selepas ni. Okey. Silakan. Okey, saya letak Ada kat tepi ni. lagi dekat 5. Oh, dapat Okey. pada anak yang kecil tu di bawah. Oh, Silakan Sean. okey. 3. Nampaknya Sean semuanya yang warna hijau setakat ni. Ya, ya. Okey. Saya buat yang gigi susu dulu, Ego. Oh, gigi susu. Ya, betul. Okey. Okey, anak perempuan yang dekat dengan ibunya. Ada lagi yang warna hijau, Sean? Ada lagi satu, Ego. Ah. Untuk bayi. Ada Okey, di sini. gigi susu. Okey. Oh, okey. Dan saya sambung pula dengan gigi kekal, Ego. Yang GK. Silakan, Okey. Sean. Di sini ya. Okey, saya letak di sebelah ni, Ego. Atas Boleh. rambut ya. Kita jelas tu nanti. Okey, Dan satu lagi? Okey, lagi satu. Oh, di okey. sini. Maknanya di situ ada 2 lagi ataupun 3 lagi kuning yang tidak ada pemiliknya. Jadi untuk itu, jom murid-murid kita tengok Abang Sean betul atau sebaliknya. Untuk makluman, GS ialah gigi susu milik anak yang pertama. Ayahnya memang GK, kita ambil daripada kiri, Sean. Iaitu gigi kekal. Okey. Dan anak-anak ini kita anggap sebagai kanak-kanak dan semua adalah pemilik gigi susu. Nampaknya Sean betul untuk yang gigi susu. Ya. Dan gigi kekal dimiliki oleh orang dewasa iaitu ibu dan ayah. Maka dengan itu, cikgu anugerahkan 7/7. Sean sangat cemerlang. Tepuk! Yeay! Terima kasih, cikgu. Sean, Ya. saya selalu dengan murid saya, Ya. saya akan beri anugerah 3 bintang untuk jawapan betul tanpa bimbingan. Manakala 2 bintang kalau Sean betul tadi dengan sedikit bantuan. Ya. Manakala 1 Sean ada buat silap. Tetapi kita bagi sebab Sean mencuba. Ya. Jadi untuk itu, Sean, nanti saya berikan 3 bintang untuk Sean dan kemudian kita akan beri hadiah besar apabila sesi kita berakhir nanti. Silakan Sean Okey, nanti. Ego, saya ambil ya. Ya. Okey, di sini saya telah berjaya mendapat 3 bintang. Wah, dan mudah kan? Dewasa, gigi kekal, kanak-kanak, gigi susu. Okey, saya lekat kat sini, Ego. Oh, tanya Okey. Sean. Kita akan kumpulkan Sean pada akhir nanti berapa Sean dapat dan kalau kita ada hadiah kita akan beri pada Sean nanti. Baik, cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke tahap 1 di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, setiap orang mempunyai set gigi yang berbeza-beza dan gigi sangat unik sama seperti cap jari. Didik TV KPM. Bangun pagi, gosok gigi. Oh, hai semua. Anda sedang menonton tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Kalimi. Hai. Baik, Cikgu. Jom kita teruskan, Cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Sean. Untuk makluman, bila kita ada 2 peringkat gigi iaitu set gigi susu dan set gigi kekal, ada persamaan dan perbezaan. Kita mulakan dengan persamaan. Antara yang paling jelas ialah kedua-dua set gigi tersebut mempunyai gigi yang sama jenis iaitu 3 gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Kita telah pun belajar berkaitan dengan ketiga-tiga jenis gigi ini, Sean. Sean ingat lagi tak apa fungsi gigi kacip? Gigi kacip untuk kunyah makanan ke? Ya, Okey. untuk yang lebih mendalam, gigi kacip untuk memotong makanan, Okey. gigi taring yang tajam ni untuk menyiat ataupun mengoyak makanan, Baik. manakala geraham ni macam lesung. Dia untuk mengisar makanan ataupun untuk melumatkan makanan. Jadi, set gigi kekal dan set gigi susu mempunyai ketiga-tiga jenis ini dan fungsi yang sama. Okey. Manakala yang kedua, kalau kita lihat
kesemua gigi-gigi ini mempunyai struktur yang sama, Sean. Okey. Kalau kita dah belajar juga, ada dentin, ada enamel, ada saraf, juga bermaksud set gigi ini sama daripada bayi sehinggalah dewasa. Jadi yang kedua ialah strukturnya. Ya. Dan di sini kita akan tengok semula persamaan dan perbezaan ini menggunakan apa yang kita panggil sebagai peta buih berganda. Sean dah pernah guna? Rasanya pernah ego sekali dua. Ya, kalau kita perhatikan pada peta buih berganda, kita ada dua perkara sebelah kiri dan kanan. Jadi nanti sebelah kiri untuk set gigi susu, sebelah kanan set gigi kekal, dan yang dipunyai oleh kedua-duanya berada di tengah-tengah, Sean. Itu adalah persamaan. Ya. Jadi selepasnya barulah kita cari apakah perbezaan. Maka, Sean, mari kita ke gelanggang. Okey, saya ke hadapan ego. Lebih mencabar daripada yang pertama tadi, Sean. Ya. Yang pertama, kita letakkan dulu untuk kedua-dua objek yang kita nak kaji, iaitu susu dan kekal. Silakan, Sean. Okey. Di mana kita nak letak Saya mulakan dulu set dengan gigi susu? kekal. Okey, Lepas tu sebelah kanan Okey. ke kiri. Sebelah kanan ego. Okey, silakan. Itu sebagai objek pertama kita nak kaji. Okey. Sean dah biasa dengan pelbagai peta minda. Yang ini ialah peta buih berganda. Okey, sebelah kiri maka memang sememangnya ialah tempat bagi set gigi susu. Okey. Okey, yang ni mencabar, Sean. Okey, saya tanya semula, apakah persamaan antara set gigi susu dengan set gigi kekal? Silakan, Sean. Kita ada banyak pilihan tu. Seperti mana yang cikgu dah terangkan tadi, saya mulakan dulu dengan struktur gigi ego, di mana ada enamel, dentin, dan juga saraf. Okey. Saya letak di atas sini ego. Okey, letak dulu. Kita akan buat penilaian nanti. Boleh? Okey, boleh saya rasa. Tak apa. Yang penting aktiviti itu tercapai. Okey, Dan di ini sini. juga sebenarnya merangsang aktiviti psikomotor, Sean. Ego. Yang mana kita membuat pilihan, kita meletak. Murid suka, Sean, buat macam ni. Saya pun suka ego. Kalau berkumpulan pun boleh buat, tapi dengan penjarakan. Silakan. Ya, okey. Di sini. Okey. Di bahagian tengah. Kedua-duanya mempunyai kacip, taring dan geraham Lagi yang berfungsi untuk memotong, menyiap dan menghancurkan mani. Yang terakhir, Ya, ego. Saya rasa yang inilah. susunan. Terjatuh, tak apa. Saya letak di sini ego. Okey. Okey. Di sinilah. Ada perubahan atau tambahan, Sean? Saya rasa untuk persamaan ego berdasarkan gambar raja ni ego, saya rasa yang tiga ini sahajalah Okey, ego. Sean, jom kita lihat jawapannya. Terima kasih, Sean, sebab telah mencuba. Inilah jawapannya untuk makluman Sean. Peta buih berganda ni memang diguna ramai untuk membanding dan membeza. Dan kalau kita perhatikan sini memang ada perbezaan. Tetapi untuk peringkat ini kita cari persamaan. Persamaan yang pertama ialah seperti yang kita sebut, mempunyai gigi kacip, taring dan geraham. Jadi samalah. Jadi di sini dalam gambar ini, kacip ialah bahagian yang tengah. Yang kedua, taring mengapit kacip kanan dan kiri, dan geraham yang besar ni. Ya. Atas ada, bawah ada. Ini rahang atas, Sean. Okey. Rahang bawah itu pun sama. Jadi kedua-duanya mempunyai sifat yang sama. Yang kedua adalah struktur. Seperti yang kita sebut. Yang paling keras enamel, Sean. Bawahnya dentin. Jadi kedua-duanya pun sama. Dan yang ketiga adalah susunan dia. Susunan bermaksud, kalau kita perhatikan, Sean, dia teratur. Kacip, kemudian ada taring dan ada geraham. Atas pun sama seperti set gigi susu. Bukannya masa kanak-kanak, ini aturannya. Bila dewasa, ada pertambahan set gigi ataupun pertambahan jenis yang lain. Tidak ada. Jadi ini merupakan kita anggap sebagai persamaan. Bukan semua perbezaan. Ini adalah persamaan yang kita gunakan menggunakan peta buih berganda. Dan Sean, ada tanya apa pasal gigi? Saya rasa semuanya saya faham ego. Okey. Cuma apa yang saya nak tanya, bagaimana prestasi saya, betul ke tidak ego? Memang Sean telah mencuba dan kita dapati sama. Maka dengan itu kita bagi 3 bintang untuk Sean. 3 bintang Tanpa lagi bantuan. sekali. Wow, cikgu saya lekatkan di atas baju saya macam ni. Untuk tambahan lagi, Sean, sebenarnya kalau murid kata, cikgu warna sama, cikgu, boleh terima. Kemudian ada yang kata, cikgu bentuknya pun sama, juga boleh terima. Jadi kadang-kadang ada perkara yang tidak ada dalam kita punya standard pembelajaran, tapi sebenarnya kita terbuka dan kita terima pendapat murid walaupun ia kurang penting seperti warna dan juga bentuk, tapi kita masih terima. Ia dianggap sebagai persamaan antara set gigi susu dan
set gigi kekal. Okey, baiklah cikgu. Sean sekarang ni peringkat mana? Susu ke kekal? Saya rasa Bukan bukan baby, rasa lah. Memang gigi kekal lah. Ya betul. Sebab kita dah dewasa. Untuk adik-adik macam tadi, adik-adik masih gigi susu. Okey, baiklah cikgu. Saya dah belajar berkenaan dengan persamaan gigi susu dan juga gigi kekal. Dan sekarang kita akan berehat seketika kembali semula ke tahap 1 di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, enamel adalah lapisan luar gigi yang merupakan struktur terkuat dalam badan kita. Didik TV KPM. Kembali semula menonton tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Kalimi untuk mata pelajaran kita iaitu Sains bagi tahun 3. Baiklah cikgu, silakan. Masih pasal gigi. Untuk makluman kita semua bahawa tadi kita telah pun mencari persamaan antara set gigi susu dan set gigi kekal. Kali ini apakah perbezaannya? Sean, nampak jelas di sini bahawa walaupun mempunyai jenis gigi yang sama tetapi jumlah tak sama, Sean. Yang kita nampak sekarang ni kalau kita kira ni atas dan bawah, rahang atas 10 batang, rahang bawah 10 batang. Bermaksud daripada bayi sehinggalah umur 3 tahun. Okey. Iaitu 8 batang gigi kacip, 4 batang gigi taring dan 8 batang gigi geraham ataupun 848. Mungkin kadang-kadang dalam pentaksiran boleh keluar. Berapakah jumlah bilangan gigi geraham semasa set gigi susu? Kadang-kadang sebegitu cikgu bertanya pada kita. Okey, seterusnya Sean, untuk lapisan enamel dan dentin bagi gigi susu ni akan nipis. Okey. Berbanding yang akan datang iaitu gigi kekal. Dan yang ketiga, saiz yang kecil dan giginya kurang kuat. Sebab itu kalau kita ada satu situasi seorang dewasa, ayah dengan anak yang makan rambutan, Sean. Agak-agak siapa yang buang kulit? Siapa yang kupas kulit rambutan? Ayah lah. Ayah lah. Sebab bila anak tu nak gunakan gigi dia, tak mampu, mungkin patah kan. Jadi sebegitulah. Jadi maknanya dia berguna semasa makanan itu juga berperingkat. Semasa kanak-kanak hingga dewasa. Dan yang keempat ialah gigi tidak kekal dan jangka hayat yang pendek. Nanti kita tengok pada umur berapa dia akan mula berganti kepada set gigi kekal. Jadi mula tumbuh pada usia 6 bulan. Masa bayi itu 6 bulan, maka mula tumbuh. Kebiasaannya lah, walaupun ada yang lebih awal daripada itu. Ya, betul. Dan lengkap pada usia 3 tahun. Jadi untuk set gigi susu selesai. Untuk set gigi kekal, kita akan menggunakan kaedah yang sama iaitu pertama bilangan gigi tersebut 8420, Syah. Wow. 8420 jumlahnya 32. Okey. Yang tadi Syah ingat lagi tak? 848 ni. Ya, 20 yang ni 32. Ya. Jadi murid faham. Kenapa? Sebab semakin dewasa banyak lagi makanan-makanan yang pelbagai sebagai contoh. Yang kedua, untuk lapisan enamel yang warna putih tu dan dentin yang kedua lebih tebal berbanding yang gigi susu. Sebab itu boleh makan banyak benda yang kanak-kanak tak boleh. Contoh makan tebu, orang dewasa okey je. Makan rambutan boleh buang kulitnya. Dan yang ketiga ialah saiznya. Padan dengan struktur badan manusia dewasa, tentunya tangan, kaki pun lebih besar daripada kanak-kanak. Begitu juga dengan gigi kita. Lebih besar dan lebih kuat. Macam tadilah. Andaikan makan tebu orang dewasa okey je. Tapi kanak-kanak mungkin tak mampu. Patah. Dan yang keempat, gigi kekal ni jangka masa yang lebih panjang. Sebagai contoh, kalau dia jaga gigi mungkin sampai tua lah, atau warga emas masih kekal gigi yang gigi kekal tersebut. Dan yang terakhir, dia akan tumbuh pada usia 6 tahun. Dia macam menggantikan set gigi susu dan lengkap pada umur 21 tahun. Dah dewasa lah ni. Jadi ini ialah antara yang kita dapat perbezaan di antara set gigi susu dan gigi kekal. Jadi untuk itu Sean, macam yang kita dah buat tadi, kita sudah cari persamaan. Kali ini kita akan cari apa pula perbezaan. Okey, baik. Kita akan uji Sean sekali lagi, adakah mampu dapat markah penuh
Wow, banyak ni Sean. Kita nak cari. Kan? Okey, sebelum tu Sean, Ya. yang tadi tu dah ada sebagai gambaran. Okey. Kita guna semula papan ujian tersebut. Ya. Sekarang ni kita cari apakah perbezaan. Jadi Sean, kita ingatkan, kalau Sean nanti cerita pasal bilangan, contohnya bilangan sebelah kiri, kita mesti sebelah kanan tempat yang sama. Okey. Tak boleh kita bilangan 20 contohnya, sini 32. Tak tepat Oh. cara penggunaan peta buih berganda. Ini agak bercabar Sean. Jadi, betul-betul. Silakan Sean. Okey, Kita sedang baik, berada Ibu. dalam gelanggang. Dan adik-adik yang tengah menonton di rumah pun boleh cuba sekali ya. Mana tahu Ya. jawapan kita sama kan? Okey, jom. Terus, kita mulakan dulu dengan yang atas ni, gigi tidak kekal dan jangka hayat pendek. Pemilihnya siapa? Susu atau kekal? Yang ni semestinya susu. Oh, bermaksud jangka gigi tidak kekal dan jangka hayat pendek. Gigi susu okey. Betul. Di sini Boleh. ya. Gigi susu. Jadi gigi susu boleh letak di mana-mana sebenarnya. Okey. Tapi Sean letak sebelah atas. Atas. Boleh terima? Silakan. Okey. Kita teruskan lagi. Dan sebab cikgu sebutkan tadi, perbandingan tu kena sama lah, Ibu. Ya, betul. Ya, kalau kita cakap pasal jangka hayat ya, di atas sini pun kenalah jangka hayat. Ya, silakan Sean. Okey, yang panjang bagi gigi kekal tu kekal jangka hayat yang panjang. Okey. Ha. Macam ni lah, Ibu. Okey, setakat ni nampaknya ada kemajuan. Ada lagi 4 cabaran kita tu. Okey, di sini lapisan enamel dan dentin yang nipis. Nipis. Yang mana satu? Nipis. Okey, saya tahu, Ibu. Gigi susu. Okey, yang kita putih tu macam saya punya ni, itu ialah enamel sebenarnya. Okey, seterusnya yang ini mesti ada peraturan yang betul. Mesti Sean pilih yang sama baris dengan gigi susu yang telah tampal tadi. Okey, yang ini lapisan enamel dan dentin yang tebal. Dan itu semestinya adalah untuk gigi. Jadi bila kita dah selesai sebelah kiri, dia agak mudah untuk sebelah kanan sebab dia antonim, iaitu lawannya. Sebelah kiri nipis, sebelah kanan tebal. Silakan Sean. Walaupun saya belum buat pengesahan Sean. Okey, alamak. Macam Dan ada kita salah ada je. lagi ruangan yang terakhir. Okey. Di sini, Go. Ya. Saiz yang kecil dan gigi bilik kurang gigi. kuat. Okey. Kekal lah Sean. Kekal lah rasanya. Kekal lah, Go. Bukan? Okey. Kekal lagi. Alamak. Anda mesti Adik-adik tetap tahu pendirian. tak apa jawapannya? Yang ni dekat mana ni? Rasanya Okey. apa tadi? Susu lah, Susu. cikgu. Okey. Mungkinlah. Tak apa, nanti kalau salah cikgu jangan marah saya ya, cikgu. Okey. Okey, Tak dan apa, kita tinggal belajar, lagi Sean. satu. Okey, di sini saiz yang tebal dan lebih kuat. Okey. Yang ni saya rasa yang ni tinggal satu je dekat sini lah, cikgu. Betul. Di sini. Saya lekat sini boleh, cikgu? Boleh. Boleh ya? Okey. Dia macam ni Sean. Untuk peta buih berganda, kadang-kadang ada tempat yang lebih. Tak ada masalah. Boleh. Yang penting kita boleh baca. Jadi sekarang ni kalau Sean baca, yang tengah adalah persamaan, sebelah kiri ni walau di mana-mana pun adalah perbezaan antara kedua-duanya. Okey. Baik, untuk makluman Sean dan semua murid yang ada di sini, jom kita tengok. Oleh kerana tadi kita dah banyak buat penerangan, jadi kita nak ulang semula bahawa lapisan enamel ini ialah berkaitan dengan ketebalan. Okey. Ini ialah aspek ketebalan. Kemudian aspek yang kedua ialah berkaitan dengan saiz dan juga kekuatan. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan jangka hayat. Jadi ini adalah antara yang kita boleh senaraikan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua set gigi susu dan gigi kekal. Maka dengan itu Sean, kita juga cadangkan bukan sahaja belajar berkaitan dengan bilangan, kekuatan, tapi kita juga mesti beritahu bahawa gigi ini perlu dijaga. Sebab itu Sean, di sini ada set penjagaan berkaitan dengan gigi. Yang ni tu. Ada bos gigi tadi kat sini. Sean dah gosok gigi itu, semua mesti ada peraturan. Sebab itu ada yang bertanya kenapa gigi tanggal masa umur 1 tahun, 2 tahun. Jadi kerana itu ialah proses, tetapi kita kena menjaga, terutamanya orang dewasa lah Sean. Macam kita, kalau gigi itu dah tanggal, tak ada pengganti Sean. Ya betul, Ego. Jadi apa nak jadi nanti? Makan dodol pun tak boleh. Makan tebu pun tak boleh. Jadi adik-adik, murid-murid kena jaga gigi daripada awal lagi. Baik Sean, untuk makluman, kita sebenarnya telah pun belajar berkaitan dengan set gigi susu dan kekal ini.
Antara yang pertama, kita tahu persamaan. Ya. Persamaannya tadi, ingat lagi tak? Persamaan ada 3 ego. Ya. Struktur ada di sini ego. Struktur Ya, gigi, itulah susunan dan tujuannya. juga dia punya lapis, arti jenis gigi. Ya, jadi itulah persamaan dan perbezaan juga kita telah pun boleh kita jadikan sebagai bilangan gigi. Macam tadi kita kata sama sebab jenisnya tetapi bilangan berbeza. Dan kemudian ketebalan lapisan enamel dan dentin tadi juga kita dah terangkan berkaitan dengan keperluan. Ya. Makin dewasa, makin banyak jenis makanan, dan saiz gigi juga berubah. Sebab itu kalau kita perhatikan struktur muka daripada kanak-kanak dan dewasa juga tak sama. Dan jangka hayat, senang cakap, jangka hayat ni kalau kita jaga sampai tua, Shan, Ya, betul. kita boleh ada gigi. Jadi kita ni yang belum berapa nak tua, kena terus jaga gigi. Kalau boleh sampai kita akhir hayat kita masih ada gigi yang sebenar. Dan usia mula tumbuh ni kita kadang-kadang tak perasan, Sean. Kadang-kadang kita pun tak tahu, tiba-tiba ataupun kita berasakan bahawa bila masa saya tanggal semua gigi. Tapi itu satu proses sebenarnya kita menjadi lebih dewasa. Jadi sebentar tadi kita pun telah senaraikan tentang keperluan kita bukan sahaja mengetahui perkembangan gigi-gigi ini, malahan cara penjagaan. Sean, kalau orang tu dah tanggal semua agak, apa alternatif? Apa caranya, Sean? Dia masih nak makan, dia masih nak bertutur. Mungkin gigi palsu lah ego. Gigi palsu. Tapi biasa gigi palsu orang muda ke orang yang dah dewasa, orang tua? Saya rasa mana-mana lah, kerana mereka masih nak makan kan ego. Ya, betul. Jadi baiklah. dengan zaman moden ini banyak alternatif yang boleh kita gunakan. Tapi sebab itu sebelum terlambat kena jaga gigi kita. Ya, betul cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. sama-sama. Tapi sebelum kita berakhir, bagaimanakah prestasi keseluruhan saya untuk hari ini cikgu? Ya, memang Sean ni kita nampaknya selepas ada penerangan dan Sean banyak bertanya. Itu yang cikgu suka. Sean kalau tak tahu bertanya, tadi ada kesilapan kita bimbing. Yang terakhir pun Sean dapat lagi. Maka dengan itu saya umumkan, Sean menjadi pelajar terbaik saya. Dan Sean, sedikit tanda hati daripada saya. Terima kasih cikgu. Murid suka kalau dapat hadiah walaupun kecil daripada guru-gurunya. Terima kasih Sean. banyak-banyak cikgu. Nanti cerita ayah tau. Yang ni akan cikgu, saya akan buat cikgu. Tapi yang ni untuk saya dapat hadiah. Tetapi kepada murid-murid yang tengah menonton sekarang, kalau mereka nak dapatkan maklumat lebih lanjut ataupun nak dapatkan latihan tambahan daripada mana cikgu? Daripada sumberku. Dan tentunya guru-guru kita lah. Ya, Ini betul. adalah satu tambahan dan kemudian kita akan dapat daripada bahan KPM yang kita maklumkan pada bawah ni. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada Sama-sama, hari ini. Syah. Dan kepada adik yang menonton, pastikan anda sentiasa menonton di TV untuk lagi banyak episod dan juga kelas seperti ini. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye-bye.